الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Masjid Negeri, barisan Asatizah, para ahli ulama, tuan-tuan guru, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan syukur kehadiran Allah, dengan rahmat Allah, dengan keizinan Allah, kita dapat sama-sama solat Zuhur secara berjemaah dalam keadaan menunaikan ibadah puasa 8 Ramadan pada hari ini. Semalam kita telah membincangkan berkaitan tentang kelebihan puasa dalam bulan Ramadan, ganjaran-ganjaran yang Allah berikan daripada 10 hingga 700 kali gandaan melainkan ibadah puasa. Dan Allah kata puasa tu untuk aku sendiri yang bagi ganjaran puasa itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahawa ibadah puasa tu untuk Allah Taala, bukan untuk siapa-siapa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, as-siyamu la riya'a fihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah puasa tu dia tak ada riak padanya. Tak ada riak. Riak tu maksudnya ialah, tuan-tuan, kita melakukan sesuatu amalan itu bukan kerana Allah. Ada sebab lain selain daripada Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa yang kita buat itu tak ada riak. Itu sebab Allah kata puasa tu as-saumuli, puasa tu untuk aku. Kadang-kadang kita buat amalan-amalan lain selain daripada amalan puasa, ada sebab lain selain daripada Allah. Kadang-kadang kita terganggu ibadah-ibadah yang lain yang kita buat itu, niat kita bukan kerana Allah. Hatta kita solat sekalipun, kadang-kadang kita solat tu bukan sebab Allah. Kadang-kadang kita solat sebab orang. Bila orang solat, kita pun solat. Kadang-kadang terganggu niat kita solat tu sebab ada pengaruh orang lain, ada disebabkan oleh orang lain, ataupun pandangan mata orang lain, nak mendapatkan kehormatan orang lain. Ada kadang-kadang kita solat tu dipengaruhi sedemikian. Sebab kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau seseorang itu solat dan dia berjaya mencapai khusyuk, capai dia khusyuk dalam solat, lepas itu bila dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba terdotik di hati dia kata, aku berjaya khusyuk. Dia kata dia suka sebab dia berjaya khusyuk, tanpa dia memulangkan kekhusyukan dia tu, nikmat khusyuk dia tu, halawah kemanisian ibadah dia tu kembali kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ibadah dia mardud. Solat dia tu ditolak oleh Allah Ta'ala. Solat dia tu tak diterima oleh Allah, kerana dia solat tu bukan ternyata untuk Allah. Dia solat tu untuk orang. Dia rasa dia yang atas usaha dia dapat khusyuk, sedangkan yang memberi keizinan dia untuk khusyuk, yang mengurniakan dia darjat kedudukan kekhusyukan itu ialah Allah Ta'ala. Tu dia. Kita ni tak ada apa-apa, tak ada milik kita, semua milik Allah Ta'ala. Kita berjaya jalan kaki pergi masjid pun dengan izin Allah Ta'ala.
ada petunjuk oleh Allah, taufik daripada Allah Ta'ala. Kita berjaya solat dengan baik, semayang di saf pertama, saf kedua, dapat kelebihan-kelebihan lain, semua dengan taufik dan izin Allah Ta'ala. Itu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi puasa itu juga ibadah haji. Kadang-kadang buat ibadah haji itu sebab nak gelaran, kadang-kadang sebab kau pakai package lain, package muassasah, dan pakai package, kan lain. Orang bayar pakai package dengan orang pergi gunung muassasah, lain bayaran kadang-kadang nak tunjukkan kita pakai package, ataupun nak dapat gelaran haji dan hajah, ataupun nak dapat penghormatan orang lain. Kadang-kadang macam-macam terganggu niat kita. Bayar zakat macam tu juga. Kadang-kadang kita bayar zakat bukan sebab kita nak bayar atas tuntutan dan perintah Allah Ta'ala, tapi kadang-kadang kita nak tunjuk yang kita boleh bayar lebih. Allahu'alam, itu bergantung kepada niat masing-masing. Innamal a'malu bin niyat. Tapi terganggulah niat itu, Tapi kata Allah, bukan poso. Sebab poso tu ketika mana kita seorang-seorang ataupun kita ramai-ramai, kita tetap buat, kita tetap taat atas perintah Allah. Bukan sebab omak togah, bukan sebab ayah togah, bukan sebab malu dengan orang, tak. Ramai-ramai pun kita poso, seorang-seorang pun kita poso, sebab semata-mata mentaati perintah Allah Ta'ala. Itu sebab poso itu tidak ada riak padanya, dan kata Allah, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku. Hari ini kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Sahal bin Sa'd anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna fil jannati lababan yud'a ar-rayyan yud'a lahu as-sa'imun faman kana minas sa'imina dakhalahu wa man dakhalahu lam yazma abada, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sahal bin Sa'ad, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pintu yang diberi nama sebagai Ar-Rayyan, yang akan dipanggillah orang-orang yang berpuasa supaya memasuki pintu itu. Wa man dakhalahu, siapa yang memasukinya, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Orang yang berpuasa ni, dia masuk satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, khusus untuk orang yang berpuasa. Siapa yang masuk pintu tu, dia tidak akan dahaga selama-lama. Bila kita sebut, kalau kita puasa, kalau kita yang paling besar dekat puasa ni sebenarnya bukan pada makan tu, sebenarnya pada hausnya puasa tu. Panas, kita dapat air pun tak apa, kan, cukuplah air. Makan pun tak apa, malam kan boleh makan, bila-bila boleh makan. Tapi kalau dapat air tu cukuplah. Digambarkan begitu orang berpuasa, dia sangat memerlukan air, dan dipanggillah syurga Ar-Rayyan supaya dia masuk pintu Ar-Rayyan. Ulama berbahas tentang dahaga itu. Adakah seorang itu masuk dalam syurga? Contohnya pintu Ar-Rayyan itu, dia memerlukan air untuk menghilangkan dahaganya. Jadi ulama berbahas bahawa kalau masuk syurga ni, seseorang itu boleh menghilang dahaganya tidak semestinya dengan air atas izin Allah Ta'ala. Dari sudut prinsip sebab dan akibatnya dekat dunia ni, kalau nak hilang dahaga kau nak minum air lah. Tapi dekat syurga belum tentu. Allah boleh menghilangkan rasa dahaga pada diri seorang mukmin bila dia masuk syurga. Dia tak ada rasa nak minum air pun, dia tak ada rasa langsung dahaga, dan dia tidak ada rasa langsung memerlukan kepada air. Begitu nikmat yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada orang yang masuk syurga, khususnya melalui pintu Ar-Rayyan. Dalam hadis ini Allah nak menggambarkan kepada orang yang berpuasa supaya dia faham bahawa hidupnya nanti dia akan mati. Dia buat puasa ni sebab dia menjadi bekal untuk dia menghadap Allah, supaya dia dapat pilih satu pintu, ataupun satu pintu boleh menyeru nama dia masuk pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Allah dah menetapkan kepada orang-orang yang berpuasa ganjaran ni, kalau dia puasa dia dapat ni, macam tu.
Maksud dia perlu melalui satu pintu yang disebut sebagai pintu kematian. Orang berpuasa ni dia kena rasa bahawa dia akan mati. Orang kalau nak semayang itu khusyuk, kata ulama, dia kena rasa bahawa itu seperti solatnya yang terakhir. Kalau dia semayang tu, itulah semayang yang terakhir. Kalau dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, roh kena cabut. Perpindahan roh daripada satu alam kepada alam yang lain, itu kematian. Sebab kata Nabi SAW, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu satu peringkat daripada peringkat-peringkat akhirat. Orang yang berpuasa, dia ini kena faham bahawa dia menjadi bertakluk dengan salah satu sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berhajat kepada makan. Allah tak memerlukan makan. Mukhalafatu lil hawadis, tak sama dengan makhluk. Begitu juga dengan salah satu daripada sifat malaikat. Malaikat yang tidak memerlukan makanan. Dia buat apa? Malaikat dia sentiasa sibuk beribadah dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Digambarkan ketika mana peristiwa Mi'raj Nabi SAW di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim AS yang bersandar di Baitul Ma'mur. Berehat Nabi Allah Ibrahim. Ketika itu Nabi SAW digambarkan Baitul Ma'mur ini, malaikat akan masuk 70,000 malaikat sekali masuk. Dan bila dia masuk, malaikat itu tidak keluarlah malaikat itu daripada Baitul Ma'mur selama-lamanya, kerana mereka akan sibuk beribadah di dalam Baitul Ma'mur. Begitu sekali. Malaikat dia tidak memerlukan makan, tidak memerlukan minum. Dan kita sebenarnya yang kita sedang buat ini ialah sifat-sifat penduduk langit. Subhanallah. Kita tak makan, kita tak minum, ya. Kalau perut kita konyang, tubuh badan kita yang lain akan lapar. Kalau perut kita lapar, tubuh badan yang lain akan konyang. Begitu kata ulama. Kalau perut kita konyang, tubuh badan yang lain lapar. Apa yang lapar? Nafsu syahwat lapar, tangan lapar, mata lapar, syahwat lapar, semua lapar bila perut konyang. Tapi bila perut lapar, anggota badan yang lain akan konyang. Konyang dengan apa? Dia boleh dipacu, dia boleh diarah, dia boleh disuruh untuk buat ketaatan kepada Allah. Sebab perut lapar. Tuan-tuan tengok putih perut tuan-tuan lapar, senang nak buat ibadah, tak terganggu dengan makanan minum. Sebab banyak benda kita disibukkan di dunia ni dengan makan. Termasuklah acara-acara atau program-program mesti ada makan. Kadang pergi mesyuarat pun ada makan yo, pergi jemputan kenduri pun makan yo, pergi jamuan pun makan yo. Sibuk kan? Dia sibuk. Nanti yang kadang-kadang kita terlopeh solat berjemaah, kita terlopeh baca Quran, terlopeh berzikir. Ya, Ramadan adalah kurniaan kepada Allah Ta'ala melalui ibadah puasa, supaya tubuh badan tadi, anggota badan kita yang lain ikut arahan kita. Mana? Masjid. Jalan dia, kaki tu senang pergi masjid. Sebab tadi perut lapar, dia tak diisi. Mana dah pergi? Zikir, mulut zikir. Mata baca Quran. Subhanallah. Itu amalan-amalan daripada penduduk langit. Itu sebab kita orang beriman, Allah sebut dalam suratul Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, kemudian Allah menciptakan kehidupan. Cuba tengok macam mana mesej Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk tu. Allah cipta dulu mati, kemudian baru Allah cipta kehidupan. Kenapa tak hidup dulu baru Allah cipta mati? Sebab kita kan hidup, kemudian tu mati. Tapi kenapa Allah kata dalam Quran tu al-haya al-mauta wal hayata? Dia mati, kemudian tu dia hidup. Sebab nak bagi mesej kepada kita orang beriman, kehidupan yang sebenar bukan kehidupan sebelum kematian itu. Kehidupan yang sebenar ialah kehidupan selepas kematian itu. Selepas kematian, kata Imam Ghazali, bila seseorang itu telah dicabutlah nyawa dia,
Maka kata Imam Ghazali, dia seperti dikejutkan daripada mimpi yang lena. Mimpi yang lena, maknanya macam orang konon kojut. Konon kojut, lah mimpi ko, lupa macam tu. Bila malaikat Israel tarik nyawa tu, bila dah malaikat Israel akan datang, dia akan duduk depan kita, dia akan datang menghampiri jenazah yang sedang nazak ni, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Bila dia menghampiri dah nazak ketika Israel nak melaksanakan tugas dia untuk mencabut nyawa, ketika itu jenazah tu tak dengar lagi dah suara kekeliling dia. Suara dia baca Yasin ko, suara orang bercakap-cakap ko, suara orang menangis ko, dia tak dengar dah. Dia hanya pertemuan dia dengan Israel. Dan ketika mana Israel datang, Israel akan berupa wajah yang tertentu. Kalau wajah dia tu wajah yang manis, dia Israel dia tak manis wajah dia, tapi wajah dia tu elok lah. Maknanya kita tahulah destinasi kita ke mana. Tapi kalau datang dengan wajah yang bengis, marah, kita tahulah destinasi kita ke mana. Wali'auzubillah min zalim. Jadi kita kena letak bahawa kenapa Allah bagi gambaran kepada kita orang beriman, supaya orang beriman bila puasa dia masuk syurga rayyan. Dia dapat syurga. Dia kata puasa ni dapat naik pangkat. Tak. Dia kata bila dapat puasa pangkat naik. Naik puasa harta banyak, murah rezeki. Tak. Tapi dia kata puasa masuk pintu syurga. Sebab itu sifat orang beriman. Orang beriman dia percaya sebelum dia nampak. Dia banyak percaya bodoh-bodoh yang dia tak nampak. Syurga dia nampak tak? Dia tak nampak, tapi dia percaya tak? Dia percaya. Pahala dia nampak tak? Dosa dia nampak tak? Dia tak nampak. Dia percaya tak ada? Dia percaya ada. Malaikat nampak tak? Tak nampak. Setan nampak tak? Tak nampak. Tapi dia percaya tak ada? Percaya ada. Itu sifat orang beriman. Dia tak macam orang yang kafir. Dia percaya, dia beriman bila dia nampak. Itu sebab para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dia sentiasa mempercayai kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata-kata Nabi itu tak nampak lagi depan mata para sahabat. Macam pembukaan kota Konstantinopel, Nabi sebut semasa dalam peperangan Khandaq, beberapa tahun dah. Selepas 800 tahun baru dibuka kota Konstantinopel. Sahabat percaya tak? Percaya. Dan berusaha untuk merealisasikan apa yang Nabi sebut. Banyak siri-siri selepas itu penawanan kota Konstantinopel, tapi tak berjaya. Akhirnya berjaya ditawan oleh seorang sultan yang baik, yang terbaik, yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu satu contoh, dan banyak contoh-contoh lain. Jadi kita ni diberi gambaran tentang syurga, supaya kita letak matlamat hidup kita. Dunia ni tak ada apa-apa, lebih lagi daripada tak ada nilai, daripada daripada kepak nyamuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita kena letak syurga. Dan tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, dekat syurga nanti setiap orang tu akan dipanggil melalui pintu-pintu dia lah. Ini bukti dah orang puasa ada masuk dekat pintu royal. Yang kadang-kadang kita ni ada orang yang suka buat amalan-amalan yang tertentu. Ada orang dia suka puasa hidup, dia rajin betul dah. Puasa Nabi Daud dia buat. So sunat dia tak pernah tinggal. Tengok kan kita punya kadang-kadang mak ayah kita saudara mara, rajin betul dia puasa. Maka dia masuklah pintu royan. Macam tu. Ada orang yang dia rajin betul, dia akan bagi zakat. Pantang betul dia. Kalau zakat mesti dia bayar. Zakat segala-gala bentuk zakat dia bayar. Rajin sungguh. Cinta dia pada amalan zakat. Cinta dia kan? Maka dia akan masuk dekat babuz zakah. Babu zakah dekat syurga nanti, babu zakah ada satu pintu, dia akan panggil, menyeru dia masuk melalui aku dia. Masuk syurga dia lah melalui babu zakah. Ada yang orang yang hidup dia suka sangat dia buat umrah. Pergi umrah setiap tahun pergi, kebetulan dia pun ada rezeki, ataupun dia tak ada rezeki sangat dah, tapi dia sanggup kumpul duit setiap tahun, dia berjaya kumpul duit pergi umrah. Rajin teguh dia pergi umrah. Cinta dia pada amalan umrah tu. Maka dia masuk dekat babul umrah. Itu juga
Lainlah orang-orang suka istighfar, suka taubat pada Allah. Solat sunat taubat selalu masuk dekat babut taubah. Ada orang yang suka sembahyang, babus solat panggil. Seorang menurut amalan dia masing-masing. Kata Imam Ibn Kathir, dia kata annahu man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Seseorang itu siapa yang hidup dengan kebiasaan dia, dia akan mati dengan kebiasaan amal dia tu. Ada seorang tokoh saja yang mana bila dia meninggal nanti semua pintu akan panggil dia. Pintu zakat panggil, pintu taubat panggil. Subhanallah, semua pintu panggil dia. Siapa nama tokoh tu? Siapa nama dia? Namanya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tu semua pintu panggil. Dia boleh pilih mana pintu dia nak masuk. Sebab semua amalan-amalan yang dia buat itu, dia buat secara besar, secara ganjaran yang besar. Maknanya dia buat sungguh-sungguh setiap amalan tu. Begitu hebatnya iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi setiap orang dia akan masuk melalui pintu-pintu berdasarkan amalan dia. Saya ingat ada satu kisah berkaitan dengan amalan ni, tuan-puan. Ya, satu kisah benar daripada seorang kawan saya sendirilah. Dia ni ada seorang, dia minta tolong dekat satu tempat dekat Pahang. Dia minta tolong, dia kata dekat kawan saya ni, ustaz, dia kata minta tolong lah mak saya ni, dia kata dah lama terlantar dah. Sungguh dia kata lama sangat dia terlantar dah ustaz. Jadi boleh tak ustaz tolong tengokkan. Dia tengok dah nazak dah, tapi dah lama terlantar dia kata. Maka sahabat saya ni pun pergi, lalu masuk kereta. Bila masuk dekat bilik tu, buka pintu bilik, tengok sahabat saya ni rasa tak selesa. Sebab apa tak selesa? Bilik dia tu berbau. Ada orang nazak kan, kadang tu mak dia koncing atas tilam, koncing dekat alih yang letak dekat tilam tu, maka berbau. Suasana tu tak selesa. Di kawan saya kata, ke anak-anak ni kata tolong bersihkan dulu. Bersihkan. Cuci elok-elok, cuci elok-elok. Subhanallah, bila cuci, bersih elok-elok, dah cantik bilik tu. Sahabat saya ni pun kata tolong salinkan baju mak ni. Dia pun salinkan baju mak tu. Bila mak tu dah bersih, suasana tu dah bersih, dekat bilik tu dah cantik, bersih dah wangi dah. Mak ni tadi yang dah lama terlantar tak soda-soda ni tiba-tiba jago. Dia jago tuan-puan. Bila dia jago, satu perkataan timbul dekat mulut dia kata apa? Dia kata mak nak semayang. Dia kata apa? Mak nak semayang. Dia kata. Bila mak semayang tu, bila anak dia, ustaz ni pun, sahabat saya ni pun arahkan ambilkan wudu untuk mak. Jadi semua ambilkan wudu, mak ni pun sedia, dia solat dalam keadaan baring. Bila solat dalam keadaan baring, habis dia solat, dia bagi salam, dia pun menghembuskan nafas dia yang terakhir. Tengok. Jadi mak dia ni memang orang rajin semayang, tak pernah tinggal semayang Jadi sebelum dia pergi menghadap Allah Ta'ala tu, dia bersama dengan amalan dia, kebiasaan yang dia buat semasa hidup. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kena jaga dengan amalan apa yang kita buat sepanjang hidup. Kalau kita ni jenis orang suka solat lah, insya-Allah Allah akan panggil dia masuk solat. Tengok tu tuan-tuan, kadang orang mati dalam keadaan, meninggal dunia dalam keadaan sujud. Itu anugerah paling besar di sisi Allah Ta'ala. Mati hari Jumaat, itu anugerah besar di sisi Allah Ta'ala. Dalam bulan Ramadan pula lagi, itu nikmat daripada Allah, ganjaran besar daripada Allah Ta'ala. Itu sebagai satu peringatan kepada kita bahawa kena jaga amalan-amalan kebiasaan. Walaupun orang berpuasa dipanggil pintu royan, solat panggil pintu babus solat, tapi kita kena jaga kebiasaan. Termasuklah kalau kita ni selalu buat dosa. Ada amalan-amalan dosa yang selalu kita buat, contoh kan, maka kena tinggalkan mulai sekarang. Kena azam untuk tinggalkan. Kalau ada saudara mara kita, kawan-kawan kita, nasihatkan. Tak nak nanti dia mati dalam keadaan seperti mana kebiasaan dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingat Allah ni cinta kepada hamba dia. Bila hamba itu selangkah menuju Allah, Allah beribu langkah datang dekat dia. Itu sifat Allah Ta'ala. Bila seorang itu menghafazkan istighfar kepada Allah Ta'ala, Allah pandang dia dengan sepandang-pandangnya.
Bila start dia sujud kepada Allah Ta'ala, dia minta pengampunan Allah Ta'ala, Allah akan menaungi dan merahmati kehidupan dia sampai dia dapat cinta Allah Ta'ala. Bila dia dapat cinta Allah, Allah akan mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai hamba-Ku ini. Maka Jibril mengkhabarkan kepada penduduk langit, Allah mencintai hamba ini, maka engkau cintailah hamba ini. Maka suruh penduduk langit cinta kepada hamba ini. Dan kemudian tu penduduk bumi pun akan cinta kepada hamba itu. Tak semestinya dia boleh jadi orang yang popular, orang yang glamour, orang yang disobut-sobut oleh orang. Tak semestinya. Kadang-kadang dia tak glamour dekat bumi, tapi dia popular ataupun glamour di penduduk langit. Itu yang paling penting. Ya. Jadi itu hadis yang kedua pada hari ini. InsyaAllah tuan-puan, nanti besok kita akan sambung dalam hadis yang seterusnya dalam kitab ini. Saya mohon maaf sebarang kekurangan sepanjang penyampaian. Segala baik itu datang daripada Allah. Kekurangan kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bin nuri 'ilmik وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.